Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selesailah kewajipan kita pada petang ini menunaikan solat Jumaat sebagai satu kefarduan ke atas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan. InsyaAllah kita tambah sikit lagi untuk kita dapatkan bonus. Bonus dalam bentuk pahala, bukan dalam bentuk duit. Makana aksara fi'lan kana aksara fadla. Lebih banyak apa yang kita buat, maka lebih banyak kita akan dapat kelebihan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi selesai khutbah tadi, khutbah berkenaan dengan panduan daripada Al-Quranul Karim untuk kita menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita. Disebut dalam khutbah tadi ada 5 perkara. Yang pertama ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga syukur. Yang keempat menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itulah yang dituntut sangat-sangat, ialah kita berusaha mencari rezeki. Daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Selesai solat Jumaat, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh sunat, bukan suruh wajib, suruh sunat, untuk kita bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mencari kelebihan rezeki, limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut untuk mencari rezeki, sebab rezeki dia tidak akan datang. Rezeki dia tidak akan datang bergolek. Sayyidina Umar kata, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan daripada emas dan perak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rezeki ada yang jenis kena cari. Inilah yang paling banyak. Ada rezeki yang tidak perlu dicari. Ini siapa-siapa yang Allah nak pilih dia ada kelebihan, maka dia dapat rezeki terpijak, durian runtuh orang panggil. Rezeki yang tidak perlu dicari. Di antara contoh rezeki yang tidak perlu dicari ialah kita mewarisi harta pusaka ayah kita yang kaya. Ayah kita seorang jutawan, bilioner. Bila dia mati saja, kita seorang saja anak lelaki, maka kita akan mewarisi keseluruhan harta bapa kita tanpa diberi pada orang lain. Itu namanya rezeki yang tak perlu dicari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi kebanyakannya rezeki kita kena cari. Dalam usaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita nak mencari rezeki yang halal ataupun yang haram. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Faqala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa zakara ar-rajul yutilu safar ash'asa aghbar
yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hadis ni Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala itu baik dan dia suka yang baik. Dia suka yang baik-baik di situ kata ulama ialah benda yang halal. Itulah baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada orang mukmin seperti mana Allah perintahkan pada nabi-nabi dan rasul-rasul melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu minat thayyibat, makanlah daripada perkara yang baik-baik, yakni yang halal, bukan yang haram. Wa'malu salihah, dan buatlah amal soleh. Begitu juga Allah suruh orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah daripada yang halal, yang baik-baik, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi dan Rasul makan benda halal, begitu juga Allah perintahkan kita untuk makan benda halal. Kemudian Nabi menceritakan kisah seorang lelaki yang musafir jauh, yang rambut dia kusuk masai penuh berdebu. Dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan dia diberi makan daripada benda-benda haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak memakbulkan doa dia? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang pertama sekali Nabi sebut kisah seorang lelaki yang musafir. Orang musafir dia masuk kategori manusia yang tidak ada hijab. Antara dia dengan Allah tidak ada hijab bila dia angkat tangan. Tiba-tiba kita yang musafir, kita yang berpuasa, kita yang dizalimi. Ini tiga jenis manusia yang tidak ada hijab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berdoa, tiba-tiba kalau makanan kita makanan haram, kalau minuman kita minuman haram, kalau pakaian kita pakaian haram, kalau kita diberi makan dengan benda haram, macam mana Allah nak terima doa walaupun daripada orang-orang yang tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala bila berdoa. Sebab tu kita hati-hati. 3-4 benda yang disebut oleh Nabi, tolong perhati elok-elok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang pertama makan. Nah, makan minum ni benda hari-hari kita buat. Pastikan makanan dan minuman kita tu halal, bersih daripada najis dan dia halal. Kita mengaji dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, Al-Fiqh Al-Manhaji, dah lepas dah bab makan minum ni. Halal haram dalam bab makan minum. Hak mengaji di derga pun dah lepas dah tentang halal haram bab makan minum. Dia ada dua. Satu memang benda tu benda haram. Haram zati dipanggil. Yang tu mungkin kita tak makan. Nah, aku tanya cikgu pernah makan? Baby. Tak makan. Kalau kita tahu lah. Kalau kita tak tahu, hentam juga. Nah, dah tak tahu, tak berasa kita orang bagi daging babi. Kita tak kenal. Kita makan tak apa tu. Nah, makan dengan sengaja atas pilihan. Rasanya dak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ataupun minum. Kita minum arak boleh kata dak yang kita datang masjid ni. Hak tu haram zati. Tapi haram hak satu lagi, nama dia aradi. Haram yang mendatang. Dia bukan haram pada zat, tapi haram pada cara kita usahakan untuk dapatkan benda tu. Yang tu yang banyak masalah yang masuk dalam kocek kita menjadi sumber kepada rezeki kita, benda-benda macam ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita guru, macam saya seorang guru, core business saya ialah mengajar dalam kelas. Sehari kadang-kala ada sampai 6 period, kadang-kala sampai 4 period, kadang-kala 2 period. Tidak ada hari yang tidak ada period. Cikgu bukan haid. Tempoh masa mengajar. Kadang-kala hak 6 period jadi 8 period. Sebab apa? Relief.
Orang lain pergi keluar, sakit, kita relief, masuk. Nah, 2 masa pula. Daripada 6 jadi 8. Itu core business seorang guru. Makna dia wajib masuk kelas. Kalau dia tak masuk kelas, maka rezeki dia sudah ada masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kerja guru ni banyak. Masuk kelas itu core business. Kerja-kerja sampingnya dia lagi banyak daripada itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu kalau guru. Kalau kita seorang peniaga, yang ni paling bahaya. Sebab Nabi dah sebut at-tajiru al-aminu as-saduku. Seorang peniaga yang amanah, yang benar, akan bersama-sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul para syuhada di hari kiamat. Dia sebut dengan VVIP itu. Mereka akan berada dengan VVIP pada mahsyar. Ini satu benda yang sangat susah nak buat. Seorang peniaga payah nak cari yang amanah dan yang benar. Kebanyakan peniaga tipu banyak. Hati-hatilah kalau meniaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, hati-hati sangat. Hak jenis menimbang, hak jenis mengukur, semua tu kena hati-hati. Kalau kita nak selamat, bagi lebih. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan kita lakukan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita nak basuh, nak ambil wudu, dia kalau basuh tangan sampai ke mirfaq, ni mirfaq. Mirfaq ni siku. Tapi kalau kita basuh sampai betul-betul siku, kita khawatir, kita takut tak kena habis. Maka cara nak bagi selamat, kita lompat ke atas sikit. Basuh tu bagi atas sikit. Bila kita basuh atas sikit, maka semua akan kena. Nah, maka kalau kita meniaga, main timbang. Jangan timbang sekilo cukup-cukup, bagi lebih daripada sekilo. Kalau kita ukur, jangan ukur cukup-cukup, bagi lebih daripada ukuran. Hak dia nak. Mana bagi lebih? Bagi lebih. Hak lebih tu sebagai, orang panggil nak cover. Takut benda tu tak cukup, kita ukur. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail. Neraka wail. Satu lembah yang ada dalam api neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Al-mutaffifin, orang-orang yang mengurangkan timbangan masa dia jual. Masa dia beli dengan elok, timbang elok. Beli kat tokek lain, dia timbang elok. Masa dia nak jual pada orang, dia tipu dalam kilo dia. Hati-hati. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jaga elok-eloklah. Nah, jangan ada kecoh, jangan ada tipu dalam niaga. Nak pastikan rezeki yang masuk dalam kocek kita bersih, halal, thayyibah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lagi susah kalau kita jadi penguat puasa. Tak perlu sebutlah agensi mana, penguat kuasa, agensi penguat kuasa. Dia berkaitan dengan saman, berkaitan dengan denda. Kalau dia sign keluar surat, pergi mahkamah. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ini penguat kuasa. Hak ni cubaan dia cukup besar. Nah, bila dia nak saman, bila dia nak denda tu, datang macam-macam orang. Hak jenis duit banyak pula, tuan. Tak payah sign, tak payah saman. Tuan nak berapa? 1 juta? Nak apa? 1 juta? 1.5 juta? 10 bilion? Cakap. Cakap. Yang tu Allahu Rabbi. Payah tu. Nah, Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu sesama kamu secara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu menghulurkan kepada hakim-hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk kamu makan sebahagian daripada harta manusia. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Ini saya sebut ni contoh-contoh, bukan padan dengan kuliah tazkirah pendek-pendek ni. Sebut contoh-contoh. Ni benar-benar sukar yang kita perlu menghadapinya. Dalam kita hidup sebagai manusia muslim atas dunia, maka kita menjalani penuh dengan duri-duri. Duri itulah dosa, duri itulah maksiat yang perlu kita pastikan kaki kita tidak memijak duri-duri itu supaya kita tidak terkena dosa. Nah, itulah nama dia takwa. Bila Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar Al-Khattab, apa dia takwa? Maka jawab Umar, takwa ialah, kamu pernah tak lalu satu jalan yang ada duri? Maka kata Ubay, ya, pernah. Umar kata, kamu buat macam mana? Ubay kata, aku berhati-hati ketika aku melangkah dan meletakkan kaki
supaya tidak kena duri. Maka kata Umar, itulah takwa. Dalam kehidupan kamu, banyak benar-benar menyebabkan kamu akan jatuh ke dalam dosa. Berhati-hatilah kamu mengangkat kaki kamu, dan berhati-hatilah kamu meletakkan kaki kamu supaya tidak terkena duri ataupun dosa itu. Nah, dan bila kita kena yang tu, maka pendapatan sumber kita adalah haram. Bila haram, maka akan jadi masalah. Di antaranya doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makan minum, jaga. Wa malbasuhu haram. Ni pakaian ni haram. Yang pertama, pakaian haram di segi zati, kita lelaki tak boleh pakai sutra. Kalau pakai sutra haram. Itu dari segi zati pakaiannya. Yang kedua ni, bukan kain sutra, cotton, kain biasa. Tapi kita memakai tidak mengikut spek. Spek syarak kita tak ikut. Nah, yang pertama, spek syarak tidak terlalu ketat. Bila kita pakai ketat, dia bukan perempuan saja. Kita jangan fokus kepada perempuan. Yang lelaki pun pakai ketat tak boleh. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, nak jadi sadu pakai ketat, ahli neraka. Tuan-tuan, tak boleh. Kita kena pakai longgar. Ketat tak boleh. Yang kedua, longgar. Tuan-tuan, itu syarat dia. Syarat pakaian. Kalau kita pakai ketat, ini nama dia malbasuhu haramun. Kalau kita pakai longgar tapi transparent, boleh nampak kulit kita, boleh nampak nipihnya pakaian kita. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang haram. Hak inilah kena jaga dari segi pakaian juga. Sebab apa? Sebab ini menyebabkan kita juga doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita jual pakaian yang tidak menutup aurat. Mereka duk beli kita yang jual, maka kita akan dapat saham itu. Kecuali seluar pendek untuk lelaki. Memang seluar pendek kita jual. Takkan tak jual, takkan nak jual seluar panjang semua, cikgu. Jangan tidur, cikgu berhenti awal. Takkan kita nak jual seluar panjang, lepas tu balik rumah kerak diri. Tak, boleh jual seluar pendek. Tapi dia kena mengaji nak pakai seluar pendek tu masa mana. Dalam rumah, waktu orang tak nampak dia pakai. Tak boleh pakai di luar rumah. Yang tu peniaga seluar pendek tak bertanggungjawab itu. Hak tu kita sendirilah. Kita nak beli yang pendek itu kita sendiri. Kita tak boleh pakai tunjuk depan orang sebab dia tidak menutup aurat. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, paling bahaya hak hujung. Wa ghuziya bil haram. Dia diberi makan dengan makanan-makanan haram. Kita sebagai bapa pergi kerja, buat benda haram. Nah, pendapatan kita haram. Kita suap mulut anak-anak kita daripada kecil lagi. Benda sumber makanan hak kita beli nak masuk dalam perut dia, nak masuk dalam mulut dia, sumber dia daripada benda-benda haram. Maka anak itu dikira wa ghuziya bil haram. Dia diberi makan dengan makanan haram. Bila dia membesar, dia sudah jadi jiwa dia sudah jadi tak elok. Jiwa dia sudah jadi tak elok sebab dia membesar dengan benda-benda haram, dan dia akan jadi manusia yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak dibentuk. Akhlak dia susah nak jadi mahmudah. Akhlak dia akan jadi mazmumah. Sebab apa? Sebab dia terdidik dengan makan makanan yang haram, minuman yang haram yang diberikan oleh bapa dia kepada dia waktu dia kecil lagi. Maka benar-benar macam ni, dalam tazkirah yang ringkas ini kita tak boleh nak sebut semua. Cuma kita sebut mukadimah. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan juga pengajaran yang kata rezeki yang kita cari, pastikan yang halal. Selain daripada kita melakukan usaha untuk mendapatkan murah rezeki dengan tip-tip yang saya sebut tadi, dalam masa yang sama wajib kita mencari yang halal sebagai rezeki kita. Saya rasa sekali itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pada petang ini mudah-mudahan dapat sedikit penambahan ilmu, tambah daripada khutbah tadi, dan kita jadikan sebagai satu panduan dalam kehidupan dan sempadan dalam kehidupan kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.